Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dalam video ni saya ingin membuat satu recap sedikit berkenaan dengan poin-poin yang telah disebut dalam video yang lepas, plus beberapa tambahan poin-poin yang saya terlupa nak sebut untuk manfaat kita bersama insyaAllah. So jadi basically video ni adalah video recap plus lah. Dan insyaAllah akan cuba dibuat dalam point form untuk benefit mereka yang mungkin tak minat cerita panjang-panjang macam biasa, dan lebih kepada nampak jelas apa point 1, 2, 3 So insyaAllah akan cuba dalam video ni lah. Okay, so ada 5 point berkenaan dengan ujian-ujian yang kita nak reflect diri kita based on apa yang kita observe dalam peristiwa Uhud. Point yang pertama, bila ada keperluan umat, adakah kita turun padang? Itu poin pertama. Dalam peristiwa Uhud, apabila perisikan Madinah mendapat tahu pihak Quraisy di Mekah telah mengumpulkan tentera, telah bersiap, telah mara untuk attack Madinah, ketika itu ada concern dan Rasulullah bersyura, kita tahu adakah nak bertahan di Madinah ataupun nak bertahan di luar. Okay, basically ini lebih kepada nak tengok bagaimana para sahabat seluruhnya menyahut seruan untuk kemaslahatan umat tu. Sama ada tak kira lah apa keputusan akhir syura tu, mereka actually bersedia untuk berjuang bersama menjayakan misi untuk umat, untuk Allah dan Rasul. Jadi kalau kita nak relate dengan kita, kalau kita tengok keadaan umat Islam sekarang, kalau kita nak tengok apa keperluan-keperluan yang ada, apa isu-isu yang ada, insyaAllah kita akan lihat banyak benda. Sama ada di negara yang sedang dizalimi, ditindas, sama ada dalam negara sendiri pun keadaan masalah sosial yang makin meluncing dan sebagainya. Akan ada banyak isu-isu yang sepatutnya kita rasa ini perlu disettlekan, aku patut terlibat. Persoalannya kat sini adalah, adakah kita turun padang, adakah kita terlibat secara langsung, ataupun kita buat tak tahu terus hidup macam biasa seolah-olah tidak ada keperluan apa-apa yang mendesak itu. So itu perkara yang pertama. Kita sepatutnya mencontohi para sahabat dalam menyahut seruan keperluan umat itu sebagai bukti komitmen kita kepada Islam. Poin pertama. Poin kedua, lebih similar dengan poin pertama tadi, tapi lebih kepada melihat orang munafik dalam event Uhud tu. Bagaimana apa mereka buat, bagaimana intention mereka dan sebagainya, untuk kita avoid, supaya kita dapat elakkan daripada mencontohi mereka. Na'udzubillah. Pertamanya, kita tahu mereka banyak beralasan. Kerana intention mereka hanyalah menjaga kepentingan diri mereka sendiri. Mana ada mereka nak fikir pasal umat kan? Mereka fikir kepentingan diri sendiri, keselamatan diri sendiri dan sebagainya. Jadi sekiranya ada keperluan yang memerlukan mereka atau memerlukan umat Islam berjuang dengan harta, dengan diri dan sebagainya, of course mereka cuba untuk mengelak sedaya mungkin. So akan keluarlah banyak-banyak alasan untuk mengelak diri mereka daripada terlibat. Itu yang pertama yang kita patut jauhi. Kedua, dalam syura yang Rasulullah nak decide sama ada nak bertahan di dalam ataupun nak bertahan di luar tu, Abdullah bin Ubay actually terlibat dengan syura tu. Dan kita boleh lihat Rasulullah SAW awalnya berpendapat better kita bertahan di dalam Madinah. Serta sahabat ada yang berpendapat better kita bertahan di luar, better kita keluar. Dan Abdullah bin Ubay berpendapat better kita bertahan di Madinah. Dia bersetuju dengan Rasulullah SAW. Quite interesting. Zahirnya Rasulullah dan Abdullah bin Ubay on one side, para sahabat serta para sahabat tu on the other side. Itu zahir yang zahir verbal pandangan masing-masing. Tetapi hakikatnya intentionnya terpecah, berbeza kan. Rasulullah SAW dan para sahabat intentionnya untuk Allah Rasul, untuk kemaslahatan umat dan sebagainya. Cuma pandangan tentang strategi yang berbeza. Manakala orang munafik ni intentionnya berbeza, intentionnya untuk diri sendiri. Kebetulan strateginya sama. Kebetulan mereka rasa kalau bertahan di Madinah lah lebih bagus untuk kita kan. Sebab kita tak nak terlibat dengan apa-apa yang mungkin memudaratkan kita ni. Kalau bertahan di Madinah, lebih mudah untuk kita actually menyorokkan diri, tidak terlibat secara langsung dan orang tak perasan
Kalau kita terpaksa keluar, kita nak buat macam tu, kita tak nak terlibat duduk kat tepi, zahir sangatlah kemutafikan tu kan. So walaupun zahir verbalnya macam sama dengan Nabi SAW, tapi intentionnya totally berbeza. So ini juga satu benda yang kita patut observe dalam diri kita, supaya tidak melakukan sedemikian lah kan. Kadang-kadang boleh sahaja kita nak ada intention yang buruk, tapi nak justifikasikan intention tu, kita menggunakan alasan-alasan yang macam nampak bagus kan? Guna hadis dan sebagainya untuk intention yang buruk, na'udzubillah kan. Ini mungkin contoh yang tak spesifik sangat macam tadi tu, tetapi just as membayangkan contoh-contoh yang mungkin tak dekat sangat dengan kita lah kan. Kalau kita kata saya teringin nak berpoligami lah kan, lepas tu dia kata pandai-pandai kan, dia kata sunnah kot ni kan, takkan nak melawan sunnah kot Now, bukan nak bincang isu poligami, bukan nak bincang isu status poligami itu sendiri, tapi lebih kepada nak kata intention kita dengan apa yang kita cakap tu selari ke, ataupun sebenarnya itu hanya alasan untuk intention kita yang menyeleweng contoh. Kerana melalui observasi kasar, pemerhatian kasar saya boleh lihat dalam kes-kes poligami yang sejahtera kan, kadang kita boleh lihat isteri tu dia nampak support je suami dia untuk berpoligami, kerana normally based on track record perkahwinan sebelum ni, suaminya memang mengamalkan sunnah, adil terhadap isteri, jalankan tanggungjawab dan sebagainya. Jadi isteri dia tak ada concern kalau tambah lagi satu pun, insya-Allah akan tetap adil, saksama, sunnah, menjalankan tanggungjawab dan sebagainya. So tak ada concern. Berbeza dengan setengah-setengah orang lain yang dengan seorang isteri pun anak-anak tak terjaga, tak jalankan tanggungjawab terhadap isteri dan anak-anak, adil, tunggang langgang dan sebagainya. Lepas tu tiba-tiba nak kata nak kahwin lagi satu, lepas tu alasan ikut sunnah kan. Agak tak selari dengan apa track recordnya, dengan apa yang dia cakap kan. So itu salah satu contoh je lah, sekadar nak benda bawa, dan kita boleh relate dengan aspek-aspek lain Adakah kita begitu kan? Track record kita memang menggambarkan tak apa-apa, lepas tu alasan cukup bagus kan. Na'udzubillah lah. Ini bukan untuk judge orang lain, untuk reflect diri sendiri kan. Adakah kita begitu kan? Okay, itu yang kedua kan. Jauhi track record yang telah ditunjukkan oleh orang munafik tu kan. Ketiga, berkaitan juga dengan apa yang orang munafik buat dalam kisah perang Uhud tu. Cuma nak tengok bagaimana dia menjadi ujian yang besar juga kepada para sahabat Now, bila Rasulullah SAW, maknanya bila syura tu telah menetapkan, okay, kita keluar, dan para tentera Islam bergerak keluar, actually orang munafik kena ikut sekali kan. Dan ketika itu juga Abdullah bin Ubay nampak satu opportunity lain untuk memudaratkan umat Islam So dia ikut actually keluar. Dia sebenarnya tak ada niat untuk berperang bersama-sama, tetapi dia tak keluar awal-awal Dia pilih waktu yang agak crucial, di mana dah sampai di lembah Uhud, hampir dengan lembah Uhud, dah nampak musuh punya kubu. Ketika itu dia baru buat kacauan. Dia kata, dia ungkit balik apa Rasulullah kata sebenarnya nak bertahan di belakang lah, dan apa-apa semua tu untuk menimbulkan keresahan dan kekacauan di dalam tentera umat Islam. Kemudian dia berjaya membawa keluar 300 orang. Maknanya keluar tu asalnya 1,000 orang. Dia berjaya membawa keluar 300 orang untuk tidak bersama terus berperang. Maksudnya 30% daripada kekuatan yang keluar tu berjaya ditarik keluar, tinggal 70%. Kalau kita membayangkan realiti itu, realiti segetir itu, cabarannya amat besar kepada umat Islam ketika itu kan, para sahabat ketika itu Maknanya walaupun kita tak berjaya awal tu kan, okay, jom kita keluar bersemangat kan, sampai dalam maksud, okay, tiba-tiba ada orang buat kacau macam tu dan bawa keluar 1/3, hampir 1/3 daripada kekuatan kita. Efek dia sukar nak digambarkan dan dia boleh mengganggu kan? Dan ujian di situ adalah, okey, nak tetap sabar, nak terus berjuang ke walaupun diperlakukan sedemikian rupa, ataupun akan hilang semangat, ataupun dan sebagainya lah kan. So wallahualam bagaimana kita nak relate dengan ujian yang kita mungkin hadapi dalam hari ini. Tetapi itu mungkin satu benda yang kita boleh cuba relate lah. Maknanya walaupun awalnya dah bersemangat dan sebagainya, kadang-kadang ada benda-benda yang berlaku di tengah-tengah tu, hampir kita nak sampai kepada misi tu, ada orang buat kacau dan sebagainya.
adakah kita akan tergoyah, adakah kita akan terus putus asa, ataupun kita pun rasa macam dah tak ada chance dan sebagainya, hilang harapan dan sebagainya, ataupun bagaimana kan. So di sini Rasulullah dan para sahabat actually terus marah untuk misi mereka yang kita patut contohi, insya-Allah. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat ialah alhamdulillah, basically mereka telah berjaya satu ujian demi satu ujian, dan akhirnya Allah memberikan kemenangan kan. Sebelum turning event tu lah Allah memberikan kemenangan. Dan ujian ketika itu ialah, mungkin kalau kita nak relate kepada kita, ialah bagaimana kita menghadapi kemenangan kan? Adakah ketika itu tiba-tiba kita terleka sehingga kita tergelincir daripada mengikuti sunnah Nabi SAW ataupun ajaran Nabi, seperti mana mungkin sebelum ni dalam ujian yang getir, yang nampak physically getir kan, memang mengikut betul-betul kan? Tapi bila dah nampak kemenangan, dah nampak dah tak ada cabaran, dah tak ada danger, tiba-tiba kita macam jadi relax dan boleh tergelincir kan. Na'udzubillah. So itu juga satu ujian kan, yang kita patut reflect. Sebab memang naturally untuk kita dalam ada desakan-desakan tu, kadang-kadang kita lebih kritikal dan lebih fokus kan, dan lebih menjaga kan. Oh, waktu ni doa banyak apa semua kan. Kalau dalam student tu kan, dah habis exam tu totally dah lupa kan. Sebelum ni ya Allah, jagalah kan, sebab nak exam besar kan, kita mengharapkan pertolongan Allah kan, ikut sunnah lah apa semua kan, doa banyak dan sebagainya. Tapi bila dah lepas tu, adakah kita jadi leka dan mudah tergelincir dan mudah menjadi mangsa syaitan, na'udzubillah kan, bisikan-bisikan syaitan kan. So itu juga satu bentuk ujian yang kita patut be aware of kan. Dan lastly, ujian yang sama dalam kalau perang Uhud tu, cuma ini ambil dalam konteks yang berbeza, di mana ayat Allah yang menyebutkan tentang Allah memperlihatkan kepada mereka apa yang mereka suka, iaitu dalam konteks tu ghanimah tu lah kan. Mungkin dalam konteks kita juga ialah, sebenarnya bila kita ada benda yang kita suka kan, whatever it is lah kan, wanita, harta, tahta dan sebagainya, dan kita terpaksa ataupun ada pilihan di depan kita kan, sama ada nak stick dengan prinsipal, nak stick dengan sunnah Nabi SAW ataupun suruhan Allah dan Rasul dengan benda yang kita suka kan. It's not as easy as being said lah kan. Maksudnya bila kita betul-betul berhadapan dengan keadaan itu, kadang-kadang baru kita teruji sebab yelah kan, nak cakap ni mudah, tapi insyaAllah poinnya begitulah. And point form, sama ada kita boleh terus sahabat bila kita dah dihidangkan dengan benda kita suka kan. Wallahu a'lam. So itu adalah 5 poin yang nak disebutkan sebagai refreshment daripada video yang lepas, plus beberapa poin tambahan sebelum kita pergi ke video yang seterusnya untuk memperdetailkan tentang kesilapan yang berlaku dalam perang Uhud dan bagaimana kita nak relate dengan realiti sekarang, insya-Allah. Wallahu a'lam. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.